Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Awani. Sebenarnya saya nak cakap cepat ni kerana banyak perkara saya nak cakap malam ni tentang inovasi, dan anda sedang menonton Agenda Awani secara langsung dari studio Awani di Bukit Kewangan, Kuala Lumpur, dan bersama saya malam ini untuk membicarakan tentang inovasi. Perkataan yang biasanya kita lihat besar dan kompleks tetapi mudah saja, kerana bagi saya dan dengan pelbagai pakar di Malaysia dan di luar negara ketika saya membincangkan tentang topik inovasi di Awani, ia sebenarnya akhirnya berkenaan dengan bagaimana kita memperbaiki mutu kehidupan masyarakat, terutamanya dengan menyelesaikan masalah yang mendepani masyarakat sekarang ini. Dan ia tidak hanya berlaku dalam makmal yang besar bernilai ratusan ribuan juta ringgit, tetapi ia boleh bermula di sebuah rumah yang atapnya bocor tetapi datang dengan idea yang menghilangkan bebanan kepada ramai orang, termasuklah keluarga mereka sendiri. Dalam konteks itu, daripada India hingga ke Malaysia, hari ini kita akan membincangkan bagaimana inovasi di peringkat akar umbi itu, sama ada inovasi untuk akar umbi maupun inovasi yang dijanakan idea pemikiran dan implementasinya oleh akar umbi itu sendiri. Dan seperti biasa, polisi di Malaysia ini cukup bagus. Polisi untuk ini pun kita ada, dan sebab itu kita ada Datuk Dr. Sharifah Zahra Syed Ahmad, gelaran glamournya adalah TKSU, Timbalan Ketua Setiausaha untuk Dasar dan Inovasi bagi Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, ataupun nama seksinya MOSTI, dan kita ditemani oleh orang yang perlu menterjemah dan menjabatankannya dengan masyarakat dan masa, iaitu Saudara Muhammad Azib Datuk Mustafa sebagai orang yang memangku Ketua Pegawai Eksekutif bagi Yayasan Inovasi Malaysia. Dan kalau anda pernah mengikuti Awani, kalau tak pun tak apa, saya akan ceritakan, kerana YIM ataupun Yayasan Inovasi pernah datang ke Awani untuk membicarakan tentang jejak inovasi, itu pernah diutarakan. Dan saya pernah duduk mendengar dan juga bersoal jawab dengan Profesor Anil Gupta. Beliau terkenal di India kerana beliau bercakap tentang sains, teknologi, kemajuan, peradaban dan sebagainya, tetapi dalam erti kata yang boleh difahami orang yang paling miskin di India. Dan kita tahu di India masalah jurang di antara yang ada dengan yang tak ada kebenaran ini begitu besar sekali. Dalam konteks itu, bagaimana dengan Malaysia? Masalahnya dengan pembangunan adalah bagaimana ia dikongsi bersama oleh orang lain. Jadi jika setiap inovasi itu hanya digunakan dan direka oleh orang yang berada di atas, maka orang yang bawah itu tidak akan diambil kira. Tetapi kini ada polisi, terutamanya dikaitkan dengan dasar tentang industri kecil dan sederhana, iaitu kita ingin melihat bahawa inovasi dan idea inovasi yang ada untuk akar umbi itu boleh dibantu dalam satu ekosistem yang mana ia boleh subur. Oleh itu saya ingin terus kepada Datuk Doktor tentang perkara ini, kerana sains, teknologi dan inovasi. Jadi kerap orang tengok kena ada sains, kena ada teknologi baru boleh buat inovasi. Tetapi Datuk lebih arif lagi. Yang saya garapi daripada temu bual saya dengan Profesor Anil Gupta, di India pun yang kadar buta hurufnya masih antara tertinggi di dunia, inovasi yang paling berkesan untuk masyarakat datangnya daripada kawasan-kawasan luar bandar, ceruk sebegitu, dan daripada orang yang paling miskin, tetapi idea mereka begitu aktif sekali. Bagaimana nak hubungkan itu dengan dasar yang kita ada kini? Terima kasih banyak Cik Khairul. Saya teruja lah sebenarnya with your intro. Okay. Memang itulah tepat sekali saya rasa. Sebab apa? Kalau kita tengok daripada kedudukan masyarakat, sama ada di Malaysia ataupun di negara-negara seluruh dunia, berdekad-dekad lamanya Cik Khairul, kita sentiasa berbincang berkaitan dengan pembangunan. Sebenarnya kadang-kadang orang bertanya, pembangunan tu untuk siapa? Yeah. Untuk siapa? Dalam kes kita ini, apabila kita bercakap berkaitan dengan inclusive innovation ataupun inovasi terangkum, adalah untuk melestarikan sesuatu pembangunan. Sebab apa? Walaupun MOSTI dikenali sebagai Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, memang betul pada dari segi formalnya, research dan pembangunan itu merupakan alas ataupun foundation kepada innovation. Tetapi di dalam sesuatu kes yang berlainan, kita boleh menggunakan inovasi di peringkat akar umbi ni dahulu. Kita jejakkan dulu, kita dapat tahu dulu apa yang ada di luar bandar, kemudian barulah kita akan bersama-sama menggunakan sains dan teknologi sebagai tool, sebagai alat untuk value add kepada apa yang telah dihasilkan oleh penduduk-penduduk kampung. Jadi di sini Cik Khairul, perkataannya ialah co-create.
Okey. Very important word ya, co-create. Yang mana kita boleh co-create untuk kita co-innovate. Okey. Sebab apa? Idea ataupun ideation, idea, cetusan ilham daripada orang-orang kampung dan solution-solution yang telah mereka dapati semasa mereka cuba mencari jalan untuk menyelesaikan masalah mereka merupakan satu aset yang penting bagi kami. Okey. Sebab tu saya nak pergi pada saudara Aziz sekarang. Kerana saya ingat saya datang dari negeri Perlis yang begitu kecil sekali dan datuk saya tidak pergi ke pendidikan formal, tetapi keluarga beliau sentiasa ada sumber protein kerana beliau keluar rumah dan dengan jari yang diletakkan sedikit air liur, beliau boleh mengetahui sampai pada hari ini perlu pergi ke sungai atau perlu pergi menjerat burung atau sebagainya. Manusia dengan alam terutamanya di luar begitu hampir. Tetapi kini inovasi itu juga perlu dilihat kembali kerana tidak semestinya ia datang dengan cara yang besar. Kerana perkara yang kecil juga boleh mencetuskan inovasi dan kerana YIM sudah ada ataupun Yayasan Inovasi Malaysia sudah ada jejak inovasi khusus untuk melihat pada akar umbi Malaysia dan idea mereka, mungkin boleh berikan kami di sini satu dua cerita kerana kita tak bernasib baik untuk mengikuti jejak itu dan mungkin boleh kongsikan itu sedikit. Kalau ada kita gambar nanti kita letakkan. Terima kasih. I think rasa saya kita telah bertemu dengan ratusan para inovator daripada luar bandar yang memang menyentuh perasaan kita dan memang daripada semua benda yang saya pernah buat seumur hidup saya lah, saya boleh katakan Datuk pekerjaan saya di YIM ni yang paling mendekati saya dengan rakyat sebab kami dapat lihat betapa terujanya mereka apabila kita sampai. Kami datang dengan para saintis, para researcher, para engineer dan untuk mengangkat apa yang mereka buat itu dan mengiktiraf bahawa apa yang mereka buat seharian itu adalah sebenarnya satu inovasi. Sebab definisi inovasi kami sangat luas lah, seperti yang Kamarul sebut tadi. Apa sahaja yang baru yang dapat membantu mereka, membantu diri mereka sendiri, membantu komuniti mereka, kita anggap sebagai satu inovasi. Kita ambil masa untuk dokumentasikan dia, kita ambil masa untuk analisakan dia dan juga untuk melihat bagaimana kita boleh menggabungkan inovasi ini dengan inovasi yang lain. Kerana di sini masih belum ada inovasi, kita mesti pergi ke buat tu rehat. Tetapi mungkin kita boleh usik sedikit penonton di rumah. Dalam semua perjalanan jejak inovasi itu, satu inovasi di peringkat Korbi yang begitu diingati sekali. Top of mind. Saya boleh katakan sama Datuk. Saxophone buluh oleh Philippus Jani dari Tambunan Sabah. Apa dia Sabah. itu dan kenapa dua tokoh kita sendiri begitu berminat dengan saxophone buluh itu kita bincangkan selepas ini. Apakah itu saxophone buluh dan kenapa ia antara inovasi yang paling penting ditemui oleh jejak inovasi? Silakan. Terima kasih, Kak Bro. Dia sebenarnya tercetusnya idea tu yang kita minat. Mana datang idea dia ni nak buat satu alat yang menyerupai saxophone metal yang bunyi dia serupa. Kadang-kadang orang kata lebih merdu daripada satu bahan yang kita boleh jumpa di mana-mana. Sebenarnya Cik Philippus Jani ni daripada Tambunan Sabah belajar bermain saksofon daripada kawan dia punya saksofon lah. Kawan dia berpindah keluar kawasan, membawa saksofonnya bersama. Jadi kawan kita ni tak boleh tidur malam, tak boleh makan, tak kenyang, mandi tak basah katanya. Jadi dia membayangkan di dalam kepalanya bagaimanakah dia boleh memenuhi hasrat dia untuk bermain saksofon. And in his mind, dalam minda dia telah nampak bagaimana dia nak menjalankan macam nak wujudkan alat ini. Dan dengan kekuatan minda itu dan dengan kreativiti dan inovasinya berjaya hingga sekarang mencipta suatu alat yang saya rasa unik di dunia. Itu sebab saya rasa ini sangat penting sebab tiada yang kita lihat daripada research kita orang lain yang membuat saksofon buluh sepertinya. Oleh itu peluangnya adalah sangat besarlah. Dia boleh menjadi seorang ikon global untuk negara Malaysia in world music contohnya. Saya nak bagi kita ambil contoh yang sama. Jadi bila orang yang bertanggungjawab dalam polisi dan pelaksanaan polisi seperti yang kita tahu Datuk juga melihatnya, bagaimana kita nak bantu inovasi akar umbi itu untuk keluar ke pesada dunia tadi. Potensinya ada, tapi kita tahu di Malaysia ni kadang-kadang masalahnya implementasi. Polisi kita, perancangan kita rapi, tapi
Korea meninggalkan kita contohnya dalam industri tinggi dan sebagainya dalam konteks itu implementasi. Bagi inovasi seperti ini di akar umbi, bagaimana kita nak jadikan dia inklusif? Okey. Setakat ini telah beberapa langkah yang telah kita ambil dan yang paling terbaru ialah kita sendiri, in fact saya sendiri yang membentangkan berkaitan dengan kepentingan Inclusive Innovation ini di National Innovation Council yang dipengerusikan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Yang mana apabila selesai saja mesyuarat itu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri begitu teruja supaya kita mengambil langkah yang lebih untuk make sure atau untuk menentukan bahawa apa yang kita telah dapat cari daripada inovasi-inovasi di akar umbi itu dapat kita bawa daripada lokal kepada global. Jadi kami telah pun after we came back daripada mesyuarat itu telah pun menubuhkan satu task force yang diketuai oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri Musti sendiri, yang mana task force itu kita akan membincangkan apakah langkah-langkah seterusnya untuk kami membantu menentukan hasil-hasil usaha yang telah kita laksanakan selama ini, terutamanya oleh jejak inovasi, dan Tep Musti akan dapat kita laksanakan dengan baik. Contohnya mungkin kita perlu adakan dana, mungkin kita perlu adakan mekanisme, mungkin kita akan perlu mengadakan mesyuarat dan bengkel-bengkel untuk menentukan awareness ataupun kesedaran berkaitan dengan inclusive innovation ni dapat diserapkan or inculcated into kita punya society. Because macam tadi yang telah dinyatakan oleh Cik Kamarul, masalah kita kadang-kadang bila kita dengar saja inovasi, kita terus minda kita adalah kepada formal daripada sains, teknologi yang begitu tinggi, yang canggih, yang high impact. Jadi seolah-olah kita tidak memberikan ruang kepada inovasi yang inklusif yang mana mengambil kira idea-idea dan juga pandangan-pandangan, feedback dan inputs daripada orang-orang kampung yang Anil Gupta kata apa? Anil Gupta kata pada kita semua ialah minds on the margins are not marginalized, not marginal margins. So kami memang ikutlah kata guru kita tu. So that's the reason why actually jejak inovasi ini menjadi tumpuan utama kami buat masa sekarang ni. Saya nak tanya sedikit lagi tentang ada program impak tinggi, lesen dan daftar perniagaan itu disekalikan semua, tapi sebelum itu mungkin satu lagi perkara, kerana selepas saya mendengar apa yang dipersembahkan oleh Prof. Anil Gupta juga, yang masuk ke fikiran saya adalah bila ada halangan paling tinggi, di situ biasanya ada idea dan inovasi yang paling tinggi juga. Kalau kita lihat ke Bangladesh, negara yang rakyatnya begitu padat sekali dan hidup kemiskinan tinggi, yang ada elektrik cuma bawah 40% dan sebagainya, tetapi mereka ada inovasi kewangan seperti Grameen Bank dan Prof Yunus misalnya. Dan nasib saya baik kerana saya menemui Prof Anil Gupta dan Prof Yunus hampir dekat masa yang sama. Jadi yang saya timbulkan adalah jika kita sudah ada menemui dan meningkatkan kesedaran akar umbi untuk menghasilkan inovasi, maka ekosistemnya itu juga perlu melahirkan tempat yang subur untuk perkara itu terus bercambah. Kalau kita tak mahu satu inovasi dan selepas itu tak ada dah dari Tambunan sampai bila. Patutnya dah ada satu, maka tahun depan ada 5. Kerana dia memberi inspirasi kepada masyarakat keseluruhannya. Jadi bagaimana sistem-sistem lain? Contohnya kalau saya katakan Grameen Bank, orang di Malaysia mungkin kata ya kita sudah ada amanah ikhtiar Malaysia dan sudah lama melakukan perkara itu juga. Tetapi masalahnya kita tidak menghubungkannya. Mungkin dari segi persepsinya misalnya, kita tak nampak bahawa sistem kredit mikro itu penting untuk membantu usahawan di peringkat inovasi yang kecil. Ya, kita kata inovasi tidak perlu ada syarikat ataupun makmal besar 400 juta, tetapi ia masih lagi memerlukan dana, dan dana itu mungkin datang tidak pada bank kerana dia tidak ada rekod dan sebagainya, tetapi dia ada idea, dan idea yang kecil boleh dibiayai dengan dana yang kecil. Memang begitu Kamarul, tapi sedang diusahakan. Memang ada dana-dana, contohnya di Musti ada Community Innofund, ada Technofund yang boleh membantu mereka ini, dan sebenarnya ada banyak dana di luar sana. YIM, Yayasan Inovasi Malaysia memainkan peranan seperti jambatan yang Kamarul sebutkan tadi untuk menemukan para inovator ni dengan orang yang mempunyai dana, orang yang mempunyai perkara yang mereka perlukan. Tapi salah satu yang saya fikirkan juga ialah seperti GTP ni lah. Ada dua approach. Kita boleh be something, menjadi seseorang baru kita buat, ataupun kita buat dulu
baru kita make sure benda tu ada. Jadi kita punya pandangan adalah kita jalan dulu. Sekarang ni apa yang kita buat, we become active, kita activate community, kita raikan inovasi dan kreativiti di mana juga mereka berada. Sambil-sambil tu memang kita perlukan bantuan daripada seperti Datuk Sharifah ni lah untuk membantu mengadakan, mewujudkan polisi-polisi yang diperlukan. Maybe I can add lah on that kan. In what we do now, we are now in the kami sekarang ni sedang dalam proses menggubal satu dasar baru, iaitu dasar sains, teknologi dan inovasi. Dulu kami ada dasar sains dan teknologi, inovasi tak ada. Sekarang ni kita masukkan dasar sains, teknologi dan inovasi. Dalam dasar itu, inovasi ini kita bagi khusus fokus juga kepada inclusive innovation. Dan dengan cara begitu bermakna kita boleh mengarus perdanakan dasar inclusive innovation ini ke dalam at all levels dan ke dalam semua sektor. Kita boleh bagi rehat yang terakhir, tapi saya suka perkataan arus perdana itu kerana kalau kita nak arus perdanakan inovasi, maka setiap keluarga di Malaysia ini, setiap rumah, setiap daerah dan setiap negeri akan membincangkannya hampir setiap hari. Ya, macam kita bercakap tentang bola sepak contohnya. Dan bagaimana nak melakukan perkara itu? Kerana kita tahu sekarang ni kita terserempak dengan inovasi. Kita tidak mahu lagi terserempak dengan inovasi kerana kita mahu inovasi itu menjadi sesuatu yang lumrah bagi masyarakat kita. Kerana itulah cara yang paling cepat sekali untuk kita naik ke tahap negara maju. Itu kita bincangkan selepas ini. Saya beberapa hari lalu membincangkan tentang Proton Preve di sini bersama dengan Datuk Seri Said Zainal, dan beliau mengatakan satu perkara pada saya yang begitu menarik sekali. Kerana ketika saya membincangkan tentang persepsi, kata beliau, Kamarul, orang Malaysia ada yang bila pergi ke tempat pameran kereta Proton, mereka kadang-kadang sampai menghempaskan bonet itu kerana mereka mau lihat sama ada ia tahan. Mereka tidak lakukan itu di kereta Honda ke kereta Kia ke dan sebagainya, kerana kualiti yang mereka harapkan atau imej persepsi terhadap barangan buatan Malaysia lebih tinggi lagi halangannya. Jadi bagaimana kalau kita tahu itu antara keadaan yang perlu kita hadapi, bagaimana dengan inovasi di peringkat KRUMB ini? Kerana kalau saya ambil saksofon dari Tambunan tadi, maka mungkin ada orang yang berkata, saya mahu saksofon daripada jenama yang terkemuka. Kalau Yamaha ada mengeluarkan saksofon, maka saya mahukan yang itu. Kerana itu terbukti contohnya. Jadi bagaimana kita perlu melihat dua langkah ke depan ini, kerana langkah yang biasa bagi inovasi adalah apabila dilakukan prototype dan lepas itu dikeluarkan mengikut skala pengeluaran dan selepas itu dikomersialkan, maka peringkat komersial itu hanya akan bergantung kalau kita berjaya meyakinkan pengguna di sana. Ya, betul. Saya rasa apa yang dikatakan tu memang betul sekali lah. Kalau kita ikut contoh Jaipur Food daripada India, for example kan. Jaipur Food ni cuma datang kaki palsu cuma datangnya daripada seorang craftsman di Jaipur Jadi tetapi apabila diambil, diselidik, dibuat research dan sebagainya, sekarang ini Jaipur Food itu telah memberi manfaat kepada lebih 2 million manusia di seluruh dunia dengan harga cuma $28. Sepatutnya dia jual dengan harga $2,000 tapi dia jual dengan harga $28 saja. Di sini apa yang penting ialah kita tidak boleh mengorbankan kualiti. Disebabkan benda tu datang daripada orang kampung. Sebab itulah kalau dia mesti sains, teknologi harus membantu inovasi yang dihasilkan. Itu pada pandangan kami daripada sains dan inovasi. Tetapi bagi kementerian-kementerian lain, bagi industri lain, mereka juga harus menggalakkan supaya mereka take up CSR projek ni. Sebab di luar negara, kita telah dapati banyak negara-negara seperti Finland, Germany, United States itself, all the European countries, mereka ni telah pun menggalakkan, they call it social innovation, yang mana entrepreneurs akan duduk menggunakan inovasi yang saya
katakan tadi co-create. Mereka duduk bersama customer mereka. Kalau dulu kita tengok kita ada co-produce or co-production. Kita tak pakai lagi traditional concept yang macam tu. Sebab apa? Untuk kita gunakan chain dia, dulu kita kata kita rangkaian dia, dulu kita katakan rangkaian dia ialah kita supply, input, output, consumer. Sekarang tidak. Consumer ambil letak depan. Consumer dulu. Okay, what exactly do you like to wear? Tie warna macam mana, macam mana. Saya nak yang macam ni. Kalau 1,000 orang nak yang macam ni, kita pergi buat yang lain, whereas di tempat tu kita ada 2,000 orang, bermakna mereka tidak akan membeli. Jadi ini yang kita katakan tadi. Kalau dia akan ada sains dalam tu, very scientific, kena ada teknologi yang bagus, barulah kualitinya itu bagus. Kalau kita tidak ada kualiti, itu yang menyusahkan untuk mengubah persepsi. Sebab kalau nak tanya pada nilai, kerana pergi pada orang yang berada di yayasan, kerana motif utamanya bukanlah komersialkan produk itu hanya untuk keuntungan. Tambah-tambah lagi untuk inovasi akar umbi, ia bukanlah perlu diukur hanya dengan nilai mata wang. Kerana kalau ia memberi balik pulangan yang tidak pun ada nilai wang, tetapi ia memudahkan kehidupan ratusan ribu rakyat, ia masih lagi dikira kejayaan. Dalam konteks itu, bagaimana kita nak imbangkan di antara keperluan kewangan itu untuk mencari keuntungan, tapi kerana menilai bagi nilai-nilai sahsia, nilai-nilai sosial yang baik, memberikan pulangan kepada nilai moral berbanding dengan nilai harta benda. Itu agak sukar. Kalau kita lihat sistem perakaunan pun, di mana kita nak nilaikan itu? Ehsan dalam perakaunan tidak seperti ehsan kita nilaikan dalam hubungan sosial. Bagaimana tu? Penilaian tu memang sangat penting lah dan sangat sukar seperti yang Kamaru sebutkan tadi. Tapi ada pakar-pakar, ada experts yang memang mengkaji bagaimanakah kita menilai benda yang sukar dinilai ni. Perkara yang kita tidak boleh ukur. Ada expert yang kita akan undang ke The World Innovation Forum dan KL Innovation Forum pada tahun ini, daripada 5 hingga 7 hari bulan November akan datang, daripada The New Club of Paris. Ini satu kumpulan yang memikirkan benda-benda seperti ini. Jadi ada pakar-pakar di antara mereka yang memang cara-cara mengukur perkara begini. Tapi yang kamu sebutkan tadi betul, kitaran tu, kitaran inovasi mestilah termasuk the diffusion of innovation, adaptasi inovasi itu sendiri, dan ia perlu ditangani dan perlu di-manage. Kalau tak, kita tak dapat Datuk Saudara Muhammad Azib kena kembali lagi, dan saya mungkin akan jadi nakal sikit dan letakkan mungkin orang dari pemandu ke sebelah itu kerana bagaimana kita nak meletakkan KPI-nya. Kerana kalau kita lihat ukuran pada KDNK, GDP dan sebagainya hanya melihat pada nilai yang boleh dikira, tapi tidak nilai yang kita bincangkan tadi. Itu inovasi untuk masa depan. Itu saja masa yang kita ada. Hantarkan pandangan anda sendiri kepada Twitter dan Facebook Awani, dan insya-Allah saya akan hubungkan dengan Twitter, Facebook saya sendiri, dan kita akan teruskan perbincangan ini. Ia tidak berhenti di sini. Sekian, selamat malam dan terima kasih. Thank you so much.